Definisi sekularisme. Dari sudut definisi, sekular dalam bahasa Arabnya ialah al-ilmiah, iaitu diambil dari perkataan ilmu dalam bahasa Arab, iaitu Ain, Lam dan Mim, mengangkat martabat ilmu. Pada pandangan Yusuf Qaradawi, sekular berawal dari pertengahan abad yang ke-19, yang merujuk pemisah gereja dari negara. Ia juga diambil dari bahasa Latin seculum, iaitu time, masa dan location, iaitu tempat. Sekularisme ialah terkait dengan keduniaan dan menolak nilai-nilai spiritual. Pada pandangan A.S. Hornby pula, sekular bermaksud sesuatu yang tidak bersangkutan dengan rohani atau keagamaan. Sekularisme iaitu dalam bahasa Inggeris kepercayaan bahawa akhlak, pendidikan dan sebagainya yang tidak berlandaskan agama. Sekularis iaitu dalam bahasa Inggeris iaitu penyokong atau pengikut sekularis. Assalamualaikum, nama saya Nurul Zulaika. Jadi saya akan menceritakan tentang sejarah kemunculan sekularisme. Okey, jadi sejarah kemunculan sekularisme. Okey, sejarah kemunculan sekularisme ini muncul di Eropah bermula di Itali pada abad pertengahan Masihi yang ia merupakan detik yang banyak membawa perubahan terhadap perkembangan tamadun Eropah di dalam pelbagai aspek, termasuklah perubahan sikap terhadap nilai keagamaan masyarakat Eropah itu sendiri. Okey, menurut Francis Auguste Comte, seorang ahli falsafah sosiologi, beliau telah meramalkan bahawa akan terjadinya keruntuhan agama dan percambahan ilmu. Dan manakala seorang penyair Jerman yang bernama Friedrich Nietzsche telah meramalkan bahawa di dunia barat Tuhan telah mati. Dan ramai ahli falsafah, pengarang-pengarang dan penyair-penyair di barat telah yakin bahawa akan datang sesuatu peristiwa pembebasan dari agama Tuhan. Jadi para cendekiawan ni dekat barat, diorang telah merasakan bahawa umat Kristian tidak dapat lari dari krisis agama yang akan menimbulkan daripada sekularisme ini kerana berlakunya perubahan suasana. Dan dekat Malaysia sendiri, seperti kita tahu, ideologi sekularisme secara rasminya memasuki Malaysia apabila British memperkenalkan sistem residen. Seperti yang kita tahu, sistem residen iaitu selepas perjanjian Pangku pada tahun 1874 dengan melaksanakan dasar pemisahan pemerintahan dan pentadbiran negara daripada penguasaan sultan atau raja. Okey, sultan atau raja ni dia diberikan kuasa khas untuk mengetahui hal-hal keagamaan di istana, manakala residen pula bertanggungjawab untuk mentadbir negeri. Okey, kenapa sultan atau raja ni mentadbir hal-hal agama di istana dan kenapa residen ni bertanggungjawab untuk mentadbir negeri? Okay, seperti kita tahu, sultan atau raja ni boleh kita katakan semestinya beragama Islam. Jadi residen ni dia daripada barat dan diorang bukannya tahu pasal agama kita. Jadi of course sultan atau raja ni dilantik untuk mengetahui hal-hal agama yang ada di negara kita. Dan residen ni pula dia ditadbir untuk mentadbir negeri, untuk mengetahui negeri-negeri tu. Dia nak putih cukai, dia nak mengawal kita punya sistem ekonomi. Sebab tu diorang nak mentadbir negeri. Okey, jadi bermula dari sini, amalan fahaman sekularisme mula menyerap ke dalam aspek kehidupan masyarakat Malaysia. Dan sehingga ke hari ini, dasar Inggeris ni masih dikekalkan dengan pengasingan antara dua kuasa seperti yang kita tahu, iaitu legislatif dan eksekutif. Dan pentadbiran dan urusan raja-raja ni hanya diperuntukkan kuasa dalam hal ehwal Islam dan adat istiadat Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiq Akram akan menerangkan konsep dan prinsip sekularisme. Sulaiman Nordin telah mentarifkan perkataan sekularisme kepada dua, iaitu yang pertama adalah sekularisme ialah fahaman yang memisahkan perkara-perkara duniawi daripada urusan keagamaan. Ia meninggalkan peranan agama dalam kehidupan manusia. Yang kedua adalah sekularisme memisahkan secara mutlak ilmu pengetahuan daripada pengaruh
dan tuntutan institusi gereja konflik Rom pada ketika itu. Syahmat Hamid pula mengklasifikasikan konsep sekularisme iaitu satu aliran yang menganggap bahawa agama harus dipisahkan daripada urusan sesebuah negara kerana agama tidak berhak mencampuri dalam urusan politik, pendidikan, ekonomi dan seumpamanya. Pada luar Jamil memberi konsep sekularisme sebagai proses mengasihkan atau memisahkan segala urusan hidup daripada pengaruh atau ajaran keagamaan. Prinsip sekularisme. Prinsip dalam sekularisme menekankan penguasaan kebendaan dalam kalangan manusia. Dalam Islam, prinsip sekularisme tidak membawa apa-apa dalam kehidupan sebenar kerana berdasarkan rasional dan perkara yang diterima oleh akal manusia sahaja. Sekularisme berprinsip bahawa kebebasan daripada kokongan dan kepercayaan adalah lebih penting. Hal ini kerana ia untuk mencapai prinsip dalam kalangan masyarakat. Prinsip dalam sekularisme membuka peluang yang luas kepada pengikutnya. Perkara ini bertujuan masyarakat mencapai matlamat mereka. Ciri-ciri sekularisme. Said Muhammad Nakir Al-Atas di dalam bukunya Islam and Secularism, sekularisme terbahagi kepada 3 ciri utama, iaitu yang pertama, detachment of nature, iaitu menghilangkan atau melupuskan makna spiritual atau kepercayaan daripada alam kehidupan. Yang kedua, desacralization of politics, iaitu menghilangkan unsur-unsur keagamaan di dalam politik daripada hal ehwal manusia. Yang ketiga, discouragement of value, iaitu menghilangkan unsur-unsur penyucian nilai atau agama daripada minda dan tingkah laku manusia. Agama menjadi urusan peribadi masing-masing, maka agama pun kehilangan kemutlakannya. Manakala pada luar Jamil menyatakan bahawa sekularisme iaitu sebagai satu fahaman dan mempunyai ciri-ciri tertentu, iaitu sesuatu yang memberi kepuasan kepada duniawi. Seterusnya, walaupun lucah dikira baik dan berfaedah selain tunduk kepada hawa nafsu. Yang ketiga, akal manusia mampu untuk menyelesaikan segala persoalan hidup. Yang keempat, tidak mengira halal dan haram. Dan terakhir, dengan keadaan sedang mengasingkan atau menyisihkan peranan agama atau wahyu dan Tuhan daripada pelbagai segi kehidupannya. Sekian. Nama saya Suzaini binti Abdullah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pecahan sekularisme. Terdapat beberapa pecahan dalam kepercayaan sekularisme berdasarkan bahan kajian yang saya perolehi. Antaranya ialah humanisme, kapitalisme, dan hedonisme. Fahaman humanisme adalah merujuk kepada satu sistem pemikiran atau isme yang memberi penekanan terhadap nilai kemanusiaan dan kebajikannya. Humanisme meletakkan kehendak manusia sebagai matlamat kehidupan. Sebagai contoh, kebebasan dan kehendak dijadikan sebagai sembahan. Fahaman ini juga menafikan kebergantungan manusia kepada unsur agama kerana agama dilihat sebagai sesuatu yang menyusahkan hidup manusia. Pecahan sekularisme yang seterusnya ialah kapitalisme. Kapitalisme merujuk kepada suatu sistem ekonomi berdasarkan hak milik peribadi atas semua jenis harta benda, dan kebebasan adalah mutlak ke atas individu tersebut dalam membuat persetujuan dengan individu lain. Bukan itu sahaja, kebebasan mutlak tersebut juga akan mengikat diri individu dalam kegiatan-kegiatan ekonomi mengikut pilihannya demi keuntungan dan kesejahteraan diri. Fahaman ini juga mengatakan bahawa individu itu akan menjadi pemilik mutlak terhadap sesuatu yang dihasilkannya dan mempunyai hak untuk memonopoli semua perkara yang telah dicapai dengan usaha individu itu sendiri. Selain itu ialah fahaman hedonisme yang merupakan pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan kepuasan, keseronokan atau kesenangan hidup. Selain itu ialah fahaman hedonisme yang merupakan pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan kepuasan, keseronokan atau kesenangan hidup. Menurut Lawrence Bagus, hedonisme adalah konsep moral yang menyamakan antara kebaikan dan kesenangan. Manakala menurut Mustafa Kamil Ayub,
Hedonisme merupakan satu sistem nilai barat yang menilai kebaikan hanyalah semata-mata untuk keseronokan. Kesimpulannya, fahaman hedonisme membawa banyak pengertian mengikut perspektif kajian sarjana terdahulu, yaitu kenikmatan, kesenangan, keseronokan, keberuntungan, dan kebahagiaan tanpa perlu memikir kesan dan akibat terhadap diri, masyarakat, dan negara. Okey, seterusnya kita pergi ke faktor kemunculan sekularisme. Kita ada 6 faktor. Jadi yang pertama ialah pergolakan gereja. Okey, faktor pergolakan gereja ni berlaku kerana sikap golongan gereja yang telah berubah dan penyelewengan telah berleluasa dengan ketara sekali. Dan raja, putera-putera Paus, abbot dan pendeta Kristian telah mula ketepikan kemuliaan agama Kristian itu sendiri demi mendapatkan kekayaan. Dan faktor nombor 2 ialah perkembangan teknologi. Okey, ini kerana mereka mula berlumba-lumba untuk kejar harta dan serentak dengan itu diorang nak melupakan nilai-nilai agama Kristian sedikit demi sedikit. Dan masyarakat Kristian termasuk pendetanya sangat leka menikmati nilai estetika yang baru muncul tanpa mengira pandangan agama terhadap bentuk-bentuk kesenian yang mereka nikmati itu. Dan faktor ketiga, perkembangan ekonomi. Robert Egan mengatakan bahawa sikap perekonomian masyarakat Eropah yang materialistik yang diwarisi turun-temurun dah sebati dengan kehidupan mereka, dan sikap ni terus dapat rangsangan dari kebangkitan ekonomi yang pesat dan menyebabkan masyarakat dunia barat mengenepikan nilai-nilai agama mereka. Dan faktor keempat, perkembangan ilmu sains. Okey, perkembangan ilmu sains di mana zaman pembaharuan telah berlaku dan pada abad pertengahan ini merupakan salah satu faktor yang tersendiri yang membawa kepada lahirnya sekularisme di dunia barat. Dan dalam the secularization of modern culture menyatakan sekularisme sains muncul di barat adalah disebabkan oleh perkembangan sains dan pemikiran yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Dan faktor kelima ialah perkembangan ilmu falsafah. Pelibatan para paderi dan pendeta Kristian dalam bidang falsafah telah menimbulkan pengabaian tugas mereka terhadap urusan agama di gereja dan biara. Dan mereka mendakwa bahawa harta kekayaan gereja hendaklah digunakan untuk mendapatkan kekayaan. Dan faktor keenam ialah dukungan gereja. Okey, mereka bertindak menyekat penggunaan akal dan hati manusia, dan segala keputusan adalah di tangan pihak gereja dengan mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dari pengikutnya dengan cara yang salah. Dan pertemuan antara gereja dan sains akhirnya tertegaklah fahaman sekularisme yang bererti memisahkan agama Kristian dari negara. Jadi itulah faktor-faktor yang terdapat dalam sekularisme ini. Penentangan antara agama Islam dan sekularisme. Kemajuan ilmu pengetahuan menyebabkan masyarakat Eropah dan Barat berubah mengikut perkembangan industri dan teknologi. Norma hidup masyarakat yang turut berubah seperti menyisihkan agama dari segala aspek kenegaraan, kehakiman dan pendidikan. Oleh sebab hal yang demikian, terdapat beberapa penentangan antara agama Islam dengan sekularisme. Menurut ajaran agama Islam yang sebenar, tidak wujud pemisah antara dunia dan akhirat, tetapi menurut fahaman sekularisme iaitu menetapkan hanya dunia semata-mata dan memberi kebebasan insan dalam mengubah akidah dan nasib mereka sendiri serta menentang sebarang ketetapan dalam agama. Seterusnya, fahaman sekular telah meletakkan kehendak manusia sebagai matlamat dan pusat kehidupan, iaitu manusia bebas dalam melakukan segala hal tanpa memikirkan agama, manakala ajaran agama Islam tidak meletakkan dunia semata-mata. Agama Islam tidak memisahkan duniawi dan ukrawi yang seumpamanya memisahkan kehidupan manusia dengan unsur-unsur wahyu ilahi. Bukan itu sahaja, dari segi ekonomi pula, fahaman sekular memperjuangkan hak kebebasan berekonomi tanpa sebarang batasan. Kesan daripada perkara tersebut, wujud jurang di antara orang kaya dan orang miskin. Sebagai contohnya, golongan orang kaya menjadi semakin kaya manakala orang miskin akan bertambah miskin. Hal ini menyebabkan moral dan akhlak mereka runtuh dan rosak sehingga menyebabkan penindasan berlaku dalam kalangan manusia.
manakala agama Islam tidak memberi hak kebebasan berekonomi tanpa sebarang batasan agar perkara-perkara buruk tidak berlaku dalam kalangan masyarakat. Di samping itu, menurut Al-Attas 1978, sekularisme secara terang-terangan memusuhi Islam karena proses sekularisme memang ditujukan untuk melawan Islam. Hal ini dikatakan demikian karena istilah-istilah sekularisme, sekularilisasi, dan sekular tidak boleh dihubungkan dengan agama Islam. Penyebaran sekularisme yang pertama iaitu dari segi kehidupan. Dari segi kehidupan telah menggugat kehidupan, melemahkan keimanan dan menggoyangkan akidah serta keyakinan masyarakat terhadap kekuasaan Allah. Yang kedua, penjajah barat berusaha menyebarkan sekularisme melalui pelbagai cara. Yang pertama, keupayaan ilmu yang semakin meluas dan pemodenan teknologi yang semakin canggih serta pengalaman yang dimiliki telah berjaya melaksanakannya. Dilaksanakan melalui pelbagai cara iaitu dalam bidang pendidikan, media massa serta undang-undang. Pemikiran umat Islam semakin hari semakin rapuh terhadap ajaran agama Islam. Penyebaran sekularisme yang kedua iaitu dari segi pendidikan. Penyebaran berlaku secara material dan moden. Secara material, telah membuka pembelajaran yang tidak berkaitan dengan agama Islam, iaitu pengajian yang jauh dari penekanan agama. Secara moral pula, memperlekeh golongan yang menuntut agama. Dari segi jawatan, dapat kita lihat bidang agama tidak banyak mendapat peluang berbanding bidang lain. Masyarakat cenderung memilih pengajian dalam bidang bukan agama. Sekularisme menggalakkan percampuran lelaki dan perempuan ketika pengajian. Seterusnya iaitu dari segi media massa. Melibatkan jutaan orang yang menonton, mendengar, membaca melalui program yang ditayangkan. Perkataan dan tulisan yang baik memberi impak yang baik, manakala perkataan dan tulisan yang buruk memberi impak yang buruk kepada golongan masyarakat. Pihak media massa memainkan peranan yang penting untuk mengangkat martabat, maruah dan minda seseorang. Ia juga mampu menjatuhkan maruah martabat seseorang sekiranya bercanggah dengan ajaran agama. Pihak media massa perlu menjadi mimbar dakwah untuk menyeru ke arah kebaikan. Seterusnya, dari segi undang-undang pula, sekular ini bersungguh-sungguh untuk menjauhkan Islam dari kuasa pemerintahan. Contohnya, dapat kita lihat iaitu di Turki telah menjauhkan manusia dari Islam dengan mensekularkan undang-undang. Di Mesir pula, pensekularan undang-undang dilakukan ketika penjajahan Inggeris, merujuk terma undang-undang Barat dan Perancis. Golongan sekular menetapkan bahawa mana-mana negara Islam yang ingin melaksanakan undang-undang secara menyeluruh akan menerima tekanan berat dari pihak Barat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Marzuki bin Muhammad Saufi. Saya akan membincangkan tentang isu dan cabaran fahaman sekularisme. Okey, fahaman sekularisme yang berterusan menyebabkan timbulnya beberapa isu seperti pengaruh luar, isu media massa, sistem perundangan, pentadbiran dan sistem pendidikan. Pertama sekali, pengaruh luar merupakan isu utama yang patut dijadikan perhatian. Ada lagi moden mereka yang menjadikan perkembangan sains dan teknologi sebagai penentangan terhadap nilai keagamaan. Mula dari sinilah amalan fahaman sekularisme menyerap masuk ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat telah mula fokus dalam mengejar harta kekayaan dan dengan itu mereka melupakan nilai-nilai agama. Maruah agama terus digadai untuk mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. Ada lagi mereka ini bukan merangkumi kajian ilmiah tapi lebih kepada hawa nafsu semata-mata. Okey, seterusnya sistem pentadbiran juga merupakan isu yang terjadi dalam sekularisme dalam Islam. Okey, sekularisme dalam sistem
pentadbiran ini bermula apabila pihak barat menjadi pemimpin, menjadi mentadbir sesebuah negara, tetapi hal keagamaan di bawah kuasa raja. Sebagai contoh, di Malaysia, sekularisme terjadi apabila pihak British dengan Tanah Melayu membuat perjanjian. Kesannya nilai keagamaan dipinggirkan, seperti di Turki pada 1937. Menteri Dalam Negeri berkata agama Islam hanya dipakai di tempat ibadah saja, seperti masjid. Okay, seterusnya isu media massa dalam fahaman sekularisme ni. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi semakin berkembang dengan pesat. Jadi semua lapisan masyarakat menggunakan media massa untuk mereka mendengar, membaca dan menonton. Okey, fahaman sekularisme ni, melalui media massa ni, fahaman sekularisme akan tersebar luas menyebabkan golongan-golongan muda yang kurang ilmu pengetahuan akan terpengaruh dengan fahaman ni. Okey, selain itu isu dalam sistem pendidikan. Okey, tidak hairanlah fahaman sekularisme juga tersebar melalui pendidikan. Okey, sebagai contoh yang dapat kita lihat, pembelajaran subjek agama Islam diasingkan daripada subjek-subjek yang lain. Okey, selain itu subjek pengajian Islam ni hanya sedikit diajarkan di sekolah biasa berbanding dengan sekolah-sekolah agama. Seperti kita juga boleh lihat, guru-guru juga cenderung kepada pemikiran ideologi barat, menyebabkan generasi baru ini akan terjebak dalam fahaman sekularisme. Okey, akhir sekali isu fahaman sekularisme dalam sistem perundangan. Walaupun agama Islam di Malaysia merupakan agama rasmi, tapi dalam sistem perundangan tidak menggunakan sistem perundangan Islam sepenuhnya. Sistem perundangan Islam ni dia tidak dijalankan di Malaysia atas alasan seperti takut menunjukkan agama Islam ni agama yang kejam. Kesalahan-kesalahan yang melanggar hukum-hukum Islam akan hanya didakwa di mahkamah syariah, bukannya mahkamah tinggi. Kesan sekularisme terhadap agama Islam dapat dilihat melalui perubahan gaya hidup masyarakat Islam yang seolah-olah berlandaskan barat. Masyarakat kini lebih cenderung dengan kehidupan dunia semata-mata tanpa mempedulikan hal-hal berkaitan agama, sehingga berani mempertikaikan dan mempermainkan isu agama. Pengabaian cara hidup beragama sudah pasti menyebabkan individu itu lalai sehingga berani melakukan perkara yang ditegah dan dilarang dalam agama. Sebagai contoh, segelintir pelakon beragama Islam di Malaysia berani mendedahkan aurat mereka dan melakukan adegan yang telah jelas dilarang dalam Islam seperti berpelukan dan berciuman demi pekerjaan mereka sebagai pelakon. Hal ini sebenarnya menyebabkan imej agama Islam dipandang serong oleh individu beragama lain kerana ianya disiarkan di dalam televisyen dan ditonton oleh khalayak umum. Kesan sekularisme terhadap politik adalah peranan rakyat dikurangkan dalam pemerintahan negara. Undang-undang negara dan hal-hal negara seolah-olah ditentukan oleh pemimpin negara semata-mata. Jika kita lihat sistem pemerintahan negara yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan khalifah-khalifah selepas baginda, pemerintahan dilakukan secara adil. Setiap perkara digubal secara musyawarah. Sebagai contoh, melalui Perlembagaan Madinah, Rasulullah dilantik menjadi ketua negara dan disetujui oleh semua golongan Islam mahupun bukan Islam. Rasulullah mengumpulkan semua penduduk yang terdiri daripada umat Islam, Yahudi dan lain-lainnya untuk mengumpulkan kesepakatan.
Ianya berbeza dengan corak pemerintahan negara kini iaitu demokrasi berparlimen. Jika dilihat dengan teliti, hal-hal berkaitan negara hanya mendapat persetujuan pemerintahan atasan dan persetujuan rakyat-rakyat amatlah sedikit. Ini jelas menunjukkan sistem politik kini kurang adil. Falsafah ekonomi Islam adalah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Setiap unsur penipuan dan pencurangan dalam perniagaan sudah lama diharamkan bagi setiap penganutnya. Malah keterlibatan dalam sistem ini secara langsung maupun tidak langsung adalah ditegah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran dan mengancam golongan ini dengan balasan sijin, iaitu neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu, kekuasaan sekularisme berjaya membutakan hati masyarakat sehingga sanggup mengamal atau melibatkan diri dengan sistem tersebut. Kemajuan yang dirancang oleh akal manusia mempunyai elemen seperti riba, nepotisme, rasuah dan seumpamanya yang mementingkan kepuasan diri, kemewahan dan kedudukan. Antara yang dapat dilihat kini, penindasan ekonomi yang berluasan terhadap masyarakat golongan bawahan ialah sistem monopoli oleh golongan tertentu yang mengawal harga barang atau menggunakan perkhidmatan dengan harga yang tidak masuk akal sehingga menyebabkan masyarakat terpaksa menerima harga tersebut kerana ianya terhad. Sebagai contoh, syarikat Astro yang menyediakan perkhidmatan siaran televisyen boleh mengenakan harga atau caj yang tinggi kepada penggunanya kerana mereka mempunyai kurang pesaing dalam perkhidmatan tersebut. Gaya kehidupan adalah perkara yang paling jelas mempunyai ciri-ciri sekularisme. Perkara ini telah jauh meresap ke dalam hiburan, budaya maupun pendidikan masyarakat Islam kini. Melalui pendidikan berlakunya sistem yang mementingkan ilmu-ilmu yang berteraskan keduniaan berbanding ilmu fardu ain yang menjadi kewajipan bagi setiap umat Islam. Bidang beraliran beragama dipandang rendah kerana dianggap sesuatu yang tidak mencabar minda, sehingga grade gaji yang ditetapkan adalah rendah dan kurang mendapat tempat di pasaran. Perkara ini juga dapat dilihat melalui ibu bapa yang lebih menekankan anak mereka ke arah bidang pendidikan sosial berbanding pendidikan beragama. Malah dalam pemikiran ibu bapa lebih membanggakan jika anak-anak mereka menuntut di sekolah atau institusi pengajian tinggi yang berfahaman sekular dan ternama. Akibat dari pendidikan sekular ini timbul minat untuk mengumpul kekayaan berlebihan, kehidupan bebas tanpa akhlak, kurang minat mendalami Islam dan sebagainya. Okey, seterusnya langkah mengatasi isu fahaman sekularisme mengikut sudut pandang Islam. Okey, di sini saya dapat simpulkan 4 langkah iaitu dengan mendalami ilmu agama, peranan pihak berkuasa, kelas-kelas agama serta menguasai media massa. Okay, antara langkah yang perlu diambil adalah dengan mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam. Sebagai masyarakat beragama Islam, kita mestilah mengetahui nilai-nilai Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri kita. Dengan memahami isi kandungan Al-Quran, hadis, kita mestilah terapkan dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang yang beragama Islam. Kita juga mestilah kita mempelajari ilmu agama ni dengan ahli yang lebih arif kerana akal fikiran kita masih lemah untuk memahami fahaman di luar panca indera kita. Okey, selain itu langkah yang boleh diambil untuk mengatasi fahaman sekularisme ini adalah dengan mengadakan kelas-kelas agama. Melalui kelas-kelas agama ini, umat Islam dapat mempelajari agama Islam yang sesungguhnya agar tidak terjerumus dengan dan bercanggah dengan agama Islam yang sesungguhnya. Okey, kelas ini boleh dilakukan dengan melakukan ceramah, penulisan ilmiah dan sebagainya. Ilmu ini disampaikan oleh ahli yang lebih arif seperti pendakwah, ustazah, mufti, ahli jabatan agama dan sebagainya. Hal ini wajib dilakukan agar dapat membuka akal fikiran semua lapisan masyarakat. Okey, seterusnya peranan pihak berkuasa merupakan langkah yang penting untuk mengatasi fahaman sekularisme ini. Pihak berkuasa
wajib kembali kepada syariat Islam dengan menghapuskan segala media-media yang menyebarkan tentang fahaman sekularisme ini dalam kalangan umat Islam. Antara inisiatif yang dapat dilakukan oleh pihak berkuasa adalah dengan memperbanyakkan program di kaca televisyen serta program yang berlandaskan ajaran Islam. Umat Islam mesti meninggalkan sikap mengidolakan budaya luar yang tersebar luas dalam kehidupan kita. Hal ini dapat meningkatkan tahap kehidupan kita ke arah kehidupan yang lebih Islami. Akhir sekali, langkah yang boleh diambil untuk mengatasi fahaman sekularisme ini adalah dengan mengambil alih media massa. Walaupun media massa ni merupakan salah satu ideologi barat, umat Islam mestilah bersatu padu agar dapat menguasainya. Hal ini dapat menyebarkan lagi fahaman tentang ajaran Islam serta menapis bahan-bahan atau maklumat berkenaan fahaman sekularisme. Umat Islam perlu sedar bahawa bukan ideologi barat yang membawa kepada kemodenan. Oleh itu, umat Islam mestilah bergabung untuk menyebarkan agama Islam agar dapat membentuk generasi yang berilmu dan lebih bertamadun.